Oke, assalamualaikum guys. Walaupun bukan live, sesikit ada kesempatan sikit ni nak sambung semalam ni cerita tentang Izora, di mana Izora CPS ada masalah loose compress. Loose compress tu apa? Pergi tengok kat Google sana, belajar pelan-pelan. Nanti korang pandai, insya-Allah. Tahu tak apa, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya korang ada matlamat dalam setiap masalah kereta. Okay, so untuk Izora pun sikit dah buka dia punya head sebenarnya. Dan sikit tengok dan sikit kaji, sikit selidik punca masalah kereta dia ni. Bukan kita buat satu benda tu hanya buka terus pasang, kita dah tahu semua, tak payah. Sekadar kita kena tahu punca. Mana tahu ada orang lain ada penyakit macam ni, kita dah ada experience ataupun pengalaman. Bukan nak cerita kita hebat. Nak cerita minta tolong korang subscribe sikit punya channel. Okay? Untuk bangunkan channel ni supaya orang lebih mudah memahami ataupun faham tentang isu masalah-masalah kereta. Okay, so kita boleh tengok Izora semalam Okay, ni Izora semalam. Di mana kereta dia kita dah angkat head Izora semalam. Head dah angkat. So kalau kita tengok, kita nampak dia punya piston. Okay, so part sebelah side bawah ni, so ni ada komponen-komponen head. Ada cam, ada shim, ada valve cover gasket dan sebagainya. Okay, so kat sini sikit kena selidik balik corner sebenarnya kereta ni. Macam mana boleh jadi macam ni? Okay, yang pertama, head gasket dia memang tak ada masalah putus. Okey, head gasket dia, permukaan dia tak ada putus. Okey, tak ada putus. Sebab yang ada masalah piston nombor 2 sahaja. Betul? Kalau andai kata pressure tu ni 120, ni 120, yang ni 60, yang ni 60. Bermakna dua kemungkinan kompres ni dia terputus gasket tengah-tengah. Macam kereta ni gasket head 100% okey. Gasket head memang tak ada masalah. Tapi andai kata kita dah buka pasang, head gasket wajib ditukar ganti. Tak boleh pakai yang lama balik. Sebab kita tak nak gam-gam yang original dia ni ada masalah bocor. Daripada air ke, daripada minyak ke dan sebagainya. Okey. So, okey, ni sikit bukan nak ajar lah, sikit nak tunjuk di mana masalah untuk kereta Izora ni loose compress nombor 2. Betul? Okey, nombor 1 timing belt, side timing belt nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nampak? Okey. So kalau kita tengok daripada permukaan dia punya valve ni, okey, kalau kita tengok sini dia dalam keadaan basah tu, dia basah macam minyak hitam, bekas-bekas ada masalah daripada valve C bocor. Okey, minyak hitam dah masuk kat sistem pembakaran, tapi sedikit je lah. Tapi dia macam orang kata lambat-lambat basah, kereta ni akan rasa lemau sikit, kurang power dan sebagainya lah, sebab valve C dah start keras. Okey, cuba isi air dekat nombor 1 dulu. Okey, kita tengok sebelah side intake manifold, laluan angin masuk. Okey, kita letak air je. Kita nak tengok sama ada masalah bocor ataupun tak. Okey, kalau kita tengok nombor 1 ni dalam keadaan tak ada keluar air. Nombor 1 dalam keadaan cantik. Okey, masuk nombor 2. Jangan tumpah. Tangan goyang, kenapa? Okey. Okey, nampak? Okey. Ni valve untuk minyak. Okey, minyak masuk, angin masuk. Nampak ada keluar air daripada valve. Bocor. Kompres bocor. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 pun bocor. Ya Allah, lagi kuat. Okey, nampak lajunya. Allahu Rabbi. Okey, nombor 3. Nombor 4, macam mana nak cukup kompres?
Okey dah, cukup. Memang tak ada kebocoran. Maknanya sekarang ni nombor 2 dengan nombor 3 ada masalah bocor. Okey, sikit test dalam keadaan cam tak pasang. Apabila cam tak pasang, spring valve akan menolak valve dalam keadaan paling rapat. Dia tak ada tekanan, tak ada benda yang tolak kat dia sekarang ni. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok betul-betul kereta ni, kalau owner tengok video ni, owner mesti ingat ataupun owner ingat-ingat lupa. Okey, sebab kereta ni kantoi. Kantoi kat mana? Jom korang tengok sini. Okey. Kalau korang tengok betul-betul pembukaan piston ni 1, 2, 3, 4. Kalau korang tengok ada bekas valve berlanggar dengan piston. Nampak? Valve berlanggar dengan piston. Nampak? Kereta ni 100% valve sebelah intake wajib ditukar ganti. Okey, macam mana boleh berlanggar macam ni? Macam mana boleh berlanggar macam ni? Okey, yang pertama, kalau kita tahu Kempro, kalau timing belt putus, dia akan menyebabkan valve bengkok. Okey, yang tu yang pertama. Nombor 2, ni benda ni. Ni benda ni, benda apa ni? Ni benda apa ni? Setiap timing belt, okey, mesti ada marking dia. So bila korang marking, tak kira lah siapa-siapa marking sekalipun, lari 2 gigi, 1 gigi lari, dia tak mungkin boleh kena. Tapi kalau 2 gigi lari, dia akan kena. Mesti valve bertemu dengan piston. So menyebabkan kompres tu hilang. Bermakna daripada segi sikit tengok ni, marking untuk timing belt salah. Kereta ni timing belt marking salah sebenarnya. Sebab tu jadi macam tu. Sebenarnya kereta dia memang lambat nak hidup. Yang pertama, cuba tanya owner balik. Kereta ni mesti susah nak hidup. Sebab dia starting datang dengan sikit dengar bunyi enjin dia loose compress. Kita start enjin kereta, kita boleh dengar bunyi dia tak macam kompres yang mampat. Dia bunyi ringan, seolah macam tak ada kompres. Seolah-olah macam starter tu dia tak memusingkan satu benda yang berat, benda yang ada kompres. So dia jadi macam nyi, dia laju, dia tak nyi macam dia berat. Dia bunyi ni kita pun dapat kesan dah kat situ masalah bocor kompres. Maknanya bila kita dah test video sebelum ni sikit dah buat sebenarnya untuk kereta Izora ni, di mana piston nombor 2 tak ada kompres. So kalau kita tengok daripada permukaan macam ni, piston dia kita tak payah usik, di mana piston ring dalam keadaan okey. Valve piston kita tak usik, liner block enjin tak payah keluar, bagai semua tak payah. Kita akan tukar valve sebelah intake manifold 8 biji. Sebab kalau anda kata sikit nak grand valve balik, permukaan yang paling tepat mustahil kita nak dapatkan. So menjadikan isu untuk jangka tempoh yang akan datang. Sikit tak nak kerja 2 kali. Sebab owner dah angkat macam ni, dia memang tak ada satu keputusan lain. Melainkan kalau owner tu kaya, boleh tukar head seketul. Tapi kalau boleh kita menjimatkan kos. Sebab benda lain, head semua tak ada masalah apa, dia pun tak ada masalah air panas. So untuk kereta dia ni, kita akan tukar dia punya valve. Sebab tu timing belt jangan main-main. Agak-agak boleh buat, oh timing belt boleh buat, tak ada masalah, dia ada marking dia. So bila kesilapan boleh membawa padah. Sebab tu nak jadi pomen dia kena ada ilmu. Okay, so bila pomen boleh buat, kita pun boleh buat. Jangan macam tu. Sebab setiap benda yang kita buka, kita kena tahu sebab. Bukan sekadar buat kerja sahaja. Okey, dia sebenarnya yang belaga tu permukaan atas ni. Permukaan atas ni mengetuk piston. Okey, permukaan atas ni dia mengetuk piston. Maknanya timing tu lari dalam tempoh 2 gigi lagi. Maknanya valve ni dia tak sempat naik atas, piston langgar dia. Ataupun piston dah naik atas, valve ni langgar dia. Kereta ni mesti lambat nak hidup, betul-betul knocking. Kereta tak ada power, petrol kuat, knocking mesti ada punya, bunyi ketukan dan sebagainya. So macam kereta ni, kita akan buat balik valve untuk intake manifold. Untuk exhaust tak perlu usik, sebab exhaust kita tengok memang tak ada masalah.
So kita dapat jimatkan kos kat situ lah untuk owner. So selain tu tak ada masalah apa pun. Okey, macam shame ni kita boleh servis balik. Okey, shame ni kita boleh servis balik. Okey, untuk ni next time kita cerita pasal, korang subscribe sikit punya channel, ada je video manfaat yang kau boleh tengok. So next time Siki akan cerita pasal CPS punya shame. Adakah benda ni boleh servis ataupun perlu ditukar ganti? Okey, macam kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesempatan selawat je, tak ada masalah pun. Andai kata bermanfaat, minta tolong share. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.